aktiviti kemasyarakatan dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat serta tujuan. Sebagai contoh, meringankan beban, memberi manfaat dan kesejahteraan kepada komuniti tertentu. Nombor 2, dapat membentuk kepribadian dan memahami setiap konsep seperti kerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain. Sebagai contoh, pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti kumpulan dan semangat sukarelawan. Nombor 3, dapat memberi pendedahan tentang kehidupan kemasyarakat serta dapat mengalakkan mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan dan komuniti. Sebagai contoh, kita dapat membentuk diri seseorang menjadi lebih bertanggungjawab dan prihatin terhadap masyarakat dengan keadaan di sekeliling. Terakhir, program tautan kasih bersama gelandangan telah mencetus kesedaran kepada masyarakat. Sebagai contoh, gelandangan juga harus diberikan perhatian kerana mereka merupakan golongan yang kurang bernasib baik. Selain itu, merata-rata mereka berasal daripada keluarga yang susah dan memerlukan perhatian. Adalah ketua bagi kumpulan ini. Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat ilahi kerana bagi pelajar KPTM Bangi kesempatan untuk menjalankan program sebegini. Walaupun banyak rintangan semasa program dijalankan, saya bersyukur kerana dapat menjayakan aktiviti khidmat masyarakat bagi memenuhi keperluan serta syarat untuk semester 6 ini. Setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada Politek Arah Bangi kerana bagi peluang untuk menjayakan tugasan khidmat masyarakat ini. Diucapkan ribuan terima kasih juga pada Encik Wan Haizam bin Hassan, pensyarah kami yang banyak bagi bimbingan dan dorongan serta tunjuk ajar yang sempurna pada kami. Perbincangan secara atas talian tersebut banyak membantu saya dalam menjayakan program khidmat masyarakat ini. Dalam usaha menyempurnakan tugasan khidmat masyarakat ini, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada PPR Selayang, terutamanya Puan Zariah binti Ali dan rakan-rakannya di atas budi bicara beliau dan bagi tunjuk ajar sepanjang tugasan dijalankan. Tidak dapat dilupakan juga sekalung budi dan penghargaan kami rakamkan kepada ibu bapa kami di atas kerjasama yang diberikan. Jasa baik, ketulusan hati dan membantu kami bagi info dan maklumat yang berguna. Akhir kata daripada saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan kerjasama melakukan khidmat masyarakat di Jalan Coket Kuala Lumpur secara langsung dan tidak langsung. Harapan kami adalah projek khidmat masyarakat ini banyak memberi sumbangan kepada masyarakat seikhlas hati. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif aktiviti khidmat masyarakat. Yang pertama, memupuk kesedaran dan kefahaman perlunya mengamalkan prinsip berorganisasi ke arah pencapaian matlamat. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai murni dan sikap ringan tulang. Yang ketiga, melatih pelajar KPTM Bandar Baru Bangi untuk bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugasan. Yang terakhir, memberi sumbangan dalam bentuk tenaga dan kemahiran kepada masyarakat dan negara. Kami telah menjalankan program tersebut pada 29 Mei 2022. Tempat yang kami pilih untuk menjalankan program tersebut ialah Coket di KL. Masa yang kami lakukan ialah daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 10.30 petang. Tentang jalan ini, Jalan Coket ni merupakan tempat antara yang banyak atau dipenuhi dengan gelandangan atau orang miskin. Kumpulan sasaran kami, seramai 8 orang pelajar KPTM telah mengikut serta bersama kami. Selain itu, kami menyediakan makanan bersama warga PPR Intan Baiduri di Selayang. Sekali kami memberi makan dan sedikit bantuan kepada gelandangan di lorong Coket Kuala Lumpur. Tertib untuk program ini, pada jam 10 sehingga 10.30 pagi, kami berkumpul di Bandar Seri Putra. Kemudian pada jam 10.30 sehingga 11 pagi, Ketua iaitu Chairul memberi taklimat serta
bacaan doa sebelum bertolak. Jam 11 pagi sehingga 12.30 tengah hari, kami bertolak ke NSK Selayar untuk membeli barangan basah untuk dimasak untuk diberikan kepada gelandangan. Pada jam 2 sehingga 4 petang, kami mula memasak makanan untuk gelandangan seperti telur goreng dan nasi goreng. Dan pada jam 4 petang sehingga 6 petang, kami membungkus makanan dan melipat kain supaya memudahkan kami untuk memberi gelandangan makan. Pada 6 petang sehingga 8 malam, kami berehat dan makan petang serta solat maghrib. Jam 8 sehingga 8.40 malam, kami berkumpul di depan PPR Intan Baiduri dan ketua iaitu Syairul memberi sedikit penerangan agar kami tidak terbuat silap semasa berada di tempat orang. Kami terus bertolak ke Chowkit, Kuala Lumpur. Setelah tiba 8.40 sehingga 10.30 malam, kami mengagihkan makanan kepada gelandangan dan membuat sesi temu ramah kepada gelandangan. Sekali 10.30 malam, kami berkumpul semula dan kami bersurai dan pulang ke rumah masing-masing. Ini saya ingin membentangkan tentang aktiviti program, iaitu aktiviti sebelum perjalanan kami pada 29 Mei 2022. Khidmat masyarakat ini adalah salah satu subjek pada semester terakhir kami. Dan ianya telah diajar oleh Encik Wan Hizam, iaitu pensyarah di KPTM Bangi. Sebelum kami menjalankan program ini, kami telah diberikan taklimat oleh Encik Wan Hizam, iaitu pensyarah kami di dalam kelas. Dan kami diberikan tugas untuk membuat pemilihan ahli kumpulan masing-masing. Setelah memilih ahli kumpulan masing-masing, kami saling bincang dan memberi idea antara satu sama lain untuk memilih program yang hendak kami jalankan. Antara program yang kami telah cadangkan ialah mengemas rumah orang-orang tua, memberi sumbangan kepada anak yatim, mengemas surau dan juga memberi makanan kepada gelandangan. Kami membuat undian untuk memberi sumbangan kepada anak yatim, tetapi pada ketika itu rumah-rumah anak yatim yang kami pilih mempunyai jadual yang amat padat dan akhirnya kami membuat keputusan yang terakhir untuk memberikan makanan kepada gelandangan di Chowkit. Seterusnya, salah seorang ahli kumpulan kami iaitu Suzy Lawani telah mendapatkan bantuan NGO untuk membantu kami untuk menguruskan program khidmat masyarakat ini, iaitu memberikan makanan kepada gelandangan di Chowkit. Setelah kami mendapat persetujuan daripada pihak NGO untuk membantu kami telah membuat pilihan untuk memasak sendiri, iaitu masakannya adalah nasi goreng kampung telur mata dan tidak lupa juga kami telah diberikan sumbangan iaitu air mineral dan juga sanitizer dari pihak NGO, roti dari pihak ibu bapa. Kami juga telah mengumpul dan mendapatkan baju-baju terpakai untuk diberikan kepada gelandangan di Chowkit. Setelah membuat pengiraan secara kasar iaitu modal, kami telah mengumpul RM25 untuk seorang dan jumlahnya adalah RM200. Setelah kami berbincang tentang modal dan sebagainya, kami juga telah menyediakan tentatif untuk perjalanan masa dan tempat-tempat yang bakal kami singgah pada hari tersebut. Aktiviti semasa khidmat masyarakat banyak bergantung kepada kerjasama dan kesepakatan antara ahli kumpulan. Melalui khidmat masyarakat, pelajar dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dan bertanggungjawab membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Selepas tamat program tersebut, kita dapat tahu bahawa program khidmat sosial ni merupakan perbuatan yang murni. Bagi kami, banyak pengalaman yang kami dapat daripada program ni walaupun penat. Tapi sangat bala dan puas hatilah untuk kami.
Selain itu, objektif program ini juga kami dapat capai dengan baik dan kami dapat pengalaman bantu orang secara praktikal dan fizikal. Semua aktiviti secara praktikal kami dah tulis dalam laporan. Selepas itu, kami telah melaksanakan beberapa perkara lepas menjalankan projek itu. Yang pertama, kami telah mengumpul dan menyusun bahan-bahan bukti untuk dilampirkan dalam laporan. Kedua, mengenal pasti maklumat tujuan dan objektif yang dicapai selepas projek dilaksanakan. Ketiga, kami dapat bincang bersama ahli kumpulan tentang aktiviti yang telah dilakukan dan juga rakaman video. Keempat, menilai kerjasama dan keupayaan ahli dalam melaksanakan projek khidmat masyarakat. Meneruskan tentang masalah, halangan, cabaran serta penyelesaian masalah. Masalah yang pertama kami hadapi sebelum menjalankan program ialah sering bertukar program. Hal ini kerana kami tidak pasti sama ada program tersebut dapat dijalankan dengan sempurna ataupun tidak. Selain itu, masalah ini berlaku kerana tiada persepakatan dalam kumpulan. Seterusnya, masalah yang dihadapi semasa menjalankan program ini ialah masa tidak mencukupi. Hal ini kerana kami berkemungkinan tidak menguruskan masa dengan betul. Masa yang diperuntukkan untuk mencari barang keperluan juga tidak diuruskan dengan baik. Seterusnya, saya akan sambung kepada halangan. Halangan yang pertama ialah kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Kami semua tahu di Bandar Kuala Lumpur sering mengalami kesesakan dan ini mungkin mengambil masa yang agak lama untuk sampai ke destinasi yang ditetapkan. Selain itu, semasa membeli barang, kami bersepakat untuk membeli di sekitar yang berdekatan dengan tempat destinasi. Tempat tersebut ialah Pasaraya NSK Selayang. Di situ, kami menghadapi halangan semasa mencari tempat letak kenderaan. Tempat letak kenderaan yang agak penuh dan menyebabkan kami semua tersekat di dalam kereta dalam 10 ke 20 minit. Seterusnya ialah cabaran. Cabaran yang kami hadapi semasa program ialah sukar menjumpai orang gelandangan. Hal ini kerana kami tiba di Chowkit sekitar 10 malam. Ia agak lewat kerana kami tersalah jalan dan mengambil keputusan untuk mencari jalan dan memakan masa yang agak lama untuk tiba di destinasi tersebut. Seterusnya, semasa sampai sahaja di Chowkit, kami mencari tempat letak kenderaan yang berdekatan tetapi tiada. Kami letak kenderaan di suatu kawasan dan kami semua memegang makanan untuk dibagi kepada gelandangan. Ini mengakibatkan kami berjalan agak jauh untuk mencari orang gelandangan. Seperti biasa, Kuala Lumpur tidak pernah lengang, sentiasa sibuk dengan kenderaan, berjalan kaki dan macam-macam. Ini kerana kami mengambil keputusan untuk letak kenderaan di mana-mana tempat yang ada kekosongan. Jadi, saya akan teruskan dengan penyelesaian masalah. Seperti sedia maklum, kita semua menjalankan program ini bersama. Jadi, kita semua mestilah memberikan komitmen dan kerjasama. Hal ini kerana kerjasama dalam kumpulan dapat menghasilkan idea dan dapat menyelesaikan masalah. Membuat kerja secara berpasukan dan saling bekerjasama dapat memberikan kesan yang positif dan profesional. Seterusnya, kita haruslah bijak dalam menguruskan masa. Seperti contoh, tetapkan masa dalam membuat tugasan. Ketika membeli barang, kita haruslah menetapkan masa dalam 1 jam untuk membeli barang dan diikuti dengan kerja yang lain. Selain itu, membuat perancangan. Jika kita tidak membuat perancangan, kita akan leka dengan satu perkara saja dan ini akan membazirkan masa. Jadi, kita tetapkan kepada beberapa tugasan yang penting agar masa dapat digunakan dengan baik. Akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan manfaat yang diperolehi daripada program kami. Aktiviti sukarelawan atau khidmat masyarakat kini semakin berkembang dan mendapat perhatian umum. Aktiviti seperti ini dapat memberi input positif kepada setiap individu.
Khidmat masyarakat didefinisikan dengan kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai maklumat tertentu. Antara manfaat yang diperolehi daripada aktiviti khidmat masyarakat ini ialah dapat membantu meringankan beban. Kita bukan sahaja dapat memperolehi pengalaman, tetapi dapat membantu mereka yang memerlukan bagi meringankan beban rakyat yang hilang pendapatan dan sedang melalui kesukaran dalam menjalani kehidupan mereka seharian. Seterusnya, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Aktiviti khidmat masyarakat ini boleh menjadi platform terbaik bagi mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat setempat dan ahli pasukan yang terlibat. Selain itu, dapat memberi kesedaran terhadap diri kita. Apabila kita menolong orang yang tidak berkemampuan melihat wajah sayang mereka, ia dapat memberi satu kesedaran dalam diri kita dan dapat mengajar kita erti menghargai kehidupan yang kita ada sekarang. Di samping itu, dapat mengurangkan tekanan. Seperti yang diketahui, para pelajar sentiasa menghadapi tekanan dan kemurungan akibat kuis, ujian dan tugasan yang banyak dalam satu masa. Aktiviti khidmat masyarakat ini dapat meningkatkan semangat dan kesihatan pelajar dari segi mental dan fizikal. Akhir sekali, dapat memupuk semangat berpasukan. Tanpa ahli kumpulan yang bertanggungjawab, aktiviti khidmat masyarakat ini tidak akan berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Hal ini juga dapat memupuk semangat kerja ahli kumpulan dan menjadikan satu kerja lebih mudah disiapkan. Cadangan penambahbaikan. Berdasarkan kepada halangan-halangan yang dinyatakan di atas, kumpulan kami menggariskan beberapa cadangan penambahbaikan seperti di bawah ini. Pertama, menyediakan rumah kebajikan sebagai tempat perlindungan dan pemulihan khusus bagi kemasukan orang papa dan peleser yang memerlukan, seperti mana di bawah tafsiran Seksyen 2 Akta Orang-Orang Papa 1977, iaitu orang papa artinya seseorang yang didapati mengemis di sesuatu tempat awam dengan sebegitu cara sehingga menyebabkan kegusaran kepada orang yang lazim mengunjungi tempat itu ataupun hingga menimbulkan kacau, ganggu atau seseorang peleser yang dijumpai sesuatu tempat awam sama ada atau tidak dia mengemis yang tidak mempunyai mata pencarian pada zahirnya atau tempat tinggal atau yang tidak dapat menyatakan hal dirinya dengan memuaskan sehingga kini terdapat 4 institusi JKM di negeri Selangor yang telah diwartakan sebagai rumah kebajikan. Yang kedua, menggiatkan operasi menyelamat pengemis dan orang papa yang dijalankan secara bersepadu berjadual. Berdasarkan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM negeri Selangor pada tahun 2019, sebanyak 430 operasi menyelamat pengemis dan orang papa telah dijalankan oleh JKM. Ketiga, mengadakan kerjasama interagensi melibatkan agensi lain seperti polis, pihak kuasa tempatan, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, agensi anti redah kebahasaan dan Jabatan Imigresen dalam membantu membendung masalah gelandangan. Keterangan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, projek ini kami dapat melaksanakan serta menyelesaikan projek khidmat masyarakat ini dengan jayanya. Projek ini juga dapat merapatkan hubungan silaturahim antara kita dan mengajar kami apa itu erti kerjasama dalam pasukan. Selain itu, dapat memberi banyak faedah kepada diri kita melalui sumbangan yang diberikan dalam bentuk tenaga serta kemahiran kepada masyarakat dan negara. Aktiviti khidmat masyarakat ini dapat dilihat mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, semangat kerjasama yang baik dan memiliki sikap toleransi sesama pasukan. Pengalaman ini dapat memberikan makna yang mendalam kepada kami semua pasukan. Akhir kata, kami berharap program seperti ini perlu diadakan bagi melatih para pelajar supaya meneruskan berbuat baik kepada masyarakat dan terus cemerlang ke hadapan.